Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita. Okey, iaitu 1.4. Okey, bearing sudutan. Okey. Arah sesuatu tempat dapat ditentukan dengan menggunakan bearing. Okey. Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. Okey, maksudnya di sini kita nak tentukan arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan, dari satu tempat yang kita pilih sebagai rujukan kita ataupun panduan kita supaya kita dapat tentukan arah objek atau tempat yang lain. Okey. Okey. Unit ukuran bagi bearing sudutan ialah unit darjah. Okey, unit darjah. Okey, cuba perhatikan unit darjah tu macam mana. Okey. Okey, unit darjah ni dia bulat kecil di bahagian atas. Okey, bulat kecil di bahagian atas. Okey. Andai kata kamu nak menulis, okey. Katakanlah 90 darjah. Okey, 90. Okey, ni unit darjah tu ialah kosong kecil di bahagian atas. Okey, 180 darjah. Okey, kosong ataupun bulat kecil di bahagian atas. Okey. Okey, bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara. Okey, dari arah utara kosong darjah mengikut arah pusingan jam. Okey, mengikut arah pusingan jam. Okey, dari arah utara kosong darjah mengikut pusingan jam. Ni mengikut pusingan jam ni. Okey, ini ialah pusingan jam. Okey, tak pun kita tengok macam mana jam tu, arah pusingan jam tu. Okey, so tengok kat sini. Yang dikatakan arah pusingan jam. Okey, jam ni dia akan pusing daripada 12 ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, ini adalah pusingan jam. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok pula nilai bearing sudutan. Okey, nilai bearing sudutan nilainya antara 0 darjah hingga 360 darjah. Ini merupakan nilai untuk bearing sudutan. Antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, perhatikan rajah 1.3. Okey, ini merupakan arah mata angin utama. Okey, arah mata angin utama. Kita dah belajar hari tu. Okey, mata angin utama terdiri daripada utara, timur, selatan dan juga barat. Okey. Okey, so kita nak tengok nilai dia lah tadi. Okey. Cikgu bagi tahu tadi bahawa bearing sudutan ni adalah bearing yang kita ukur dia daripada arah utara 0 darjah. Ni arah utara. Okey, 0 darjah. Mengikut pusingan jam. Okey, mengikut pusingan jam. Okey, jadi bermula daripada arah utara 0 darjah, mengikut pusingan jam pergi ke timur. Okey. Okey. Sudut dia ataupun nilai dia ialah 90 darjah. Okey. Okey, kemudian dari utara ke selatan. Okey, daripada utara ke selatan. Okey, kalau kita tengok sini separuh bulatan. Jadi, nilai dia ialah 180 darjah. Okey. Kemudian daripada utara, okey, dia pergi ke barat, okey, nilai dia ialah 270 darjah. Okey, kemudian dari utara, okey, sehingga ke utara kembali menjadikan satu pusingan yang lengkap ataupun satu bulatan yang lengkap. Jadi nilai dia ialah 360 darjah. Okey.
Okey, sebab tu yang cikgu bagi tahu tadi, nilai bearing sudutan nilainya antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok pula apakah alatan yang digunakan untuk mengukur bearing. Okey. Okey. Kat sini bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan jangka sudut. Okey, so alatan yang penting kat sini ialah jangka sudut. Okey, ni adalah jangka sudut lah. Okey, so alatan ini kita gunakan untuk mengukur bearing sudutan. Okey, alatan lain yang kamu perlu sediakan ialah pembaris dan juga pensil. Okey. Okey, untuk mengukur bearing sudutan, kita akan berpandukan kepada langkah-langkah mengukur bearing sudutan. Okey. Kat sini ada 5 langkah. Okey. Langkah pertama, lukis garis lurus yang menghubungkan kedua-dua titik. Okey, langkah yang kedua, tentukan titik rujukan. Okey, langkah yang ketiga, lukis arah mata angin utama pada titik rujukan. Langkah keempat, letakkan pusat jangka sudut pada titik rujukan. Dan yang terakhir, okey, baca nilai sudut dari arah utara 0 darjah. Okey, ini adalah langkah-langkah yang kita akan gunakan untuk mengukur bearing sudutan. Okey, so kita ambil satu soalan. Okey, kat sini. Okey, bearing sudutan titik Y dari titik X. Okey. Okey, ini soalan dia lah. Bearing sudutan titik Y dari titik X. Okey. So, kita perhatikan kat sini. Okey, titik X dan juga titik Y. Okey. So, berdasarkan kepada langkah-langkah tadi, okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, langkah pertama, lukis garis lurus yang menghubungkan kedua-dua titik. Okey, kedua-dua titik yang dimaksudkan kat sini adalah titik X dan juga titik Y. Okey, so kita hubungkan dulu kedua-dua titik ni. Okey, so ambil pembaris. Okey, so gariskan sahaja. Okey, atau hubungkan sahaja kedua-dua titik tersebut. Okey, langkah pertama selesai. Okey, seterusnya langkah yang kedua, tentukan titik rujukan. Okey, titik rujukan. Okey, panduan kita. Okey, mana dia titik rujukan? X atau Y? Okey, nak tahu titik rujukan, okey, kita tengok ni tadi. Okey, bearing sudutan titik Y dari titik X. Okey, nak tahu titik rujukan senang saja. Kita tengok perkataan dari. Okey, apa yang ada selepas perkataan dari? Okey, so sekarang ni selepas perkataan dari ialah titik X. Bermaksudnya di sini, okey, titik X ini adalah titik rujukan kita. Okey, nak tahu titik rujukan, rujuk kepada perkataan dari, tengok apa yang ada selepas dia. Okey, itu merupakan titik rujukan kita. Okey, so kita dah tentukan titik rujukan. Okey, titik rujukan kita adalah X. Okey, langkah yang ketiga, lukis arah mata angin utama pada titik rujukan. Okey, pada titik X ni kita akan lukis arah mata angin utama. Okey, arah mata angin utama. Okey, so kita labelkanlah utara. Okey, selatan, timur dan juga barat. Ni mata angin utama lah. Okey, kalau tak nak label timur, selatan, barat tu cukup sekadar label utara pun tak jadi masalah. Okey, tapi cikgu suka untuk labelkan keempat-empat mata angin tersebut lah. Okey. Seterusnya, kita dah lukis arah mata angin utama pada titik rujukan. Okey, yang keempat, letakkan pusat jangka sudut pada titik rujukan.
Okey, pusat jangka sudut. Mana pusat jangka sudut ni? Okey. So, kalau kita perhatikan kat sini, okey. Okey. So, ini adalah pusat jangka sudut. Okey. Pusat jangka sudut yang ni. Okey, jadi pusat jangka sudut ni kita akan letak betul-betul pada titik X ini. Okey, dan pastikan juga okey, garisan yang ada pada jangka sudut ini akan selari. Okey, garisan ini akan selari dengan garisan utara selatan ni. Okey, so perhatikan. Okey, cikgu zoom sikitlah. Okey. So, titik pusat pastikan betul pada titik X. Okey, selarikan garisan pada jangka sudut ini dengan garisan utara selatan. Okey. Okey, so kita dah dapat selari dah kat sini. Okey. Okey, langkah keempat selesai. Okey, langkah yang kelima, baca nilai sudut dari arah utara kosong darjah. Okey, arah utara. Ni arah utara. Okey, kosong darjah. Okey. So, kalau kamu lihat pada jangka sudut ni, dia ada dua bacaan. Okey, bacaan luar dan juga bacaan dalam. Okey, kita akan gunakan bacaan luar sahaja. Okay, ingat kita akan guna bacaan luar sahaja. Okey, bermula daripada nilai kosong. Kita akan baca dari nilai kosong. Okey. So, dia bagi tahu kat sini langkah kelima ialah baca nilai sudut dari arah utara kosong darjah. Okey, arah utara kosong darjah. Okey. So, utara kosong darjah, kita tengok garisan Y ni dekat mana? Okey, dekat sini. So, kena berapa nilai dia ni? Okey. Okey, cikgu fokuskan. Oh, tak boleh ya. Okey. So, berapa ni kat sini yang kamu nampak ni? Okey. So, nilai dia ni kalau kat sini kita anggarkan dalam 140 lah. Okey. Okey. Jadi, nilai kat sini ialah 140 darjah. Okey, jadi bearing sudutan titik Y dari titik X ialah 140 darjah. Okey, okey, senang kan? Okey. Okey, seterusnya kita nak ukur pula bearing sudutan titik P dari titik Q. Okey. Okey, berpandukan kepada langkah-langkah yang cikgu senaraikan ni. Okey. Okey, kita pergi kepada langkah pertama. Okey, lukis garis lurus yang menghubungkan kedua-dua titik. Okey, titik P dan juga titik Q. Okey. Kita lukiskan garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, yang menghubungkan antara titik P dan juga titik Q. Okey. Tentukan titik rujukan. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi. Titik rujukan. Okey, P atau Q yang merupakan titik rujukan kita. Okey, kita rujuk pada perkataan apa tadi? Ya, perkataan daring. Okey, kita tengok apa yang ada selepas perkataan daring. Okey, titik Q. So, Q ini adalah titik rujukan kita. Okey, apa perlu buat dekat titik rujukan? Okey, langkah ketiga, lukis arah mata angin. Okey, so mana titik Q? Okey, sini. Kita akan lukis arah mata angin utama. Okey, cikgu labelkan sebagai utara, selatan, timur dan juga barat. Okey. So, sekarang ni, langkah keempat, letakkan pusat jangka sudut.
Okey, pada titik rujukan. Okey, pusat jangka sudut kita letak pada titik rujukan kita. Okey. Letakkan titik pusat jangka sudut pada titik rujukan. Pastikan garisan utara selatan selari juga dengan garisan pada jangka sudut ini. Okey, kemudian langkah yang kelima. Okey, lain sikit daripada tadi. Okey, langkah yang kelima. Okey, langkah yang kelima kat sini, ukur sudut dari arah selatan. Okey, dia minta pula ukur sudut daripada arah selatan. Okey, daripada arah selatan. Okey, kat sinilah selatan. Okey, cikgu dah label tadi S. Sebab tu cikgu cakap kita kalau boleh kita labelkan terus utara, selatan, timur dan barat. Okey. Okey. So, kita kembalikan letak jangka sudut ini. Okey. So, daripada arah selatan, kita akan baca daripada arah selatan, bacaan luar ya, ingat ya, bacaan luar bermula dengan 0 darjah. Okey, kita baca, kita tengok ke garisan P. Okey, bacaan 0, kemudian ke garisan P, nilai dia ialah 130. Okey, daripada sini kita ukur tadi. Okey, nilai dia ialah 130 darjah. Okey. So, adakah jawapan kita bearing sudutan titik P dari titik Q ialah 130 darjah? Cuba fikirkan. Okey. Ingat tak lagi tadi nilai bearing sudutan? Okey. Utara ni berapa nilai dia? Utara nilai dia ialah 0 darjah. Okey, mula-mula sekali kan. Okey, dari arah utara 0 darjah. Okey, dia pergi ke timur. Timur tadi nilai dia ialah 90 darjah. Okey, selatan nilai dia 180 darjah. Okey, barat. Barat nilai dia ialah, kita tarik sikit. Okey, 270 darjah. Okey, kemudian kembali semula ke utara, nilai dia ialah 360 darjah. Okey, so sekarang ni kalau kita lihat, okey, titik P dari titik Q, titik P dari titik Q, okey, dia dah buat separuh pusingan. Okey, dah buat separuh pusingan. Okey, kemudian dia pergi ke garisan P dekat sini lah. Okey, separuh pusingan. Separuh pusingan berapa dia punya nilai dia? 180 darjah. Bermakna dia telah melepasi garisan selatan 180 darjah. Okey, jadi berapa nilai dia? Okey, bermakna kat sini 180 darjah kita tambahkan dengan sudut yang kita dapat ni tadi. Okey, 130 darjah. Okey. Okey. So 180 darjah tambah dengan 130 darjah. Berapa kita dapat? Kita dapat 310 darjah. Okey. Okey. So jawapannya bearing sudutan titik P dari titik Q ialah 310 darjah. Okey. Untuk nilai bearing ni juga, kamu boleh seandainya lah. Okey, kamu tidak ada jangka sudut. Okey, kamu boleh membuat anggaran. Okey, sebab cikgu dah bagi tahu dah tadi. Nilai utara ialah 0 darjah dan juga 360 darjah. Okey, kalau dia pergi ke arah timur, nilai dia 90 darjah. Kalau dia berada di garisan selatan, nilai dia 180 darjah. Okey.
Ke barat 270 darjah dan kembali semula ke utara 360 darjah. Okey, jadi kalau sudut dia berada di sini, so kamu boleh buat anggaran. Bermaksud anggaran nilai bearing sudutan ini mesti melebihi 270 darjah. Okey, melebihi 270 darjah sebab apa? Sebab dia dah melepasi juga garisan barat. Okey. Tetapi mesti kurang daripada 360 darjah. Okey, jadi logik tak kita dapat 310 darjah ni? Berbanding dengan kita hanya dapat tadi berapa? 130. Kalau 130, dia berada di sinilah. Okey, tetapi disebabkan jangka sudut kita ni, okey, yang kita belajar ni, jangka sudut yang kita gunakan ini, nilai dia hanya daripada 0 hingga 180 sahaja. Okey, jadi dah separuh yang ni. Okey, jadi andai kata sudut itu berada di sebelah barat. Okey, kamu kena pastikan kamu perlu tambah dengan 180. Kenapa? Sebab sudut sudutnya telah melepasi garisan selatan. Okey, iaitu 180. Jadi kena ingat, okey, kalau sudut berada di sebelah barat, okey, kena tambah dengan 180. Berapa sudut yang kamu dapat pada jangka sudut, okey, kamu kena tambah dengan 180 darjah. Okey, jadi jawapannya ialah 310 darjah untuk soalan ini. Okey. Okey, so sekian sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang telah cikgu sampaikan. Okey, terima kasih.